plier muncung halus ni untuk kita pegang, wire ni ataupun dawai. Bila kita pegang macam tu, okey, dahan ni adalah free, bebas, tak kena pegangan. Jadi kita hanya memusingkan dawai saja. Kita hanya memusingkan dawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman? Jadi pada siaran kali ini saya akan berkongsi ataupun review saya punya bonsai akar Sri Junjung dan 6 ID dari pelbagai warna. Okey, jadi hari ini saya akan kongsikan bagaimana kita nak membentuk kanopi supaya bonsai yang kita tampilkan agak nampak menarik. Okey, jadi saksikan video ini sehingga tamat. Ada beberapa tips yang saya akan kongsikan, jadi tonton sehingga selesai video ini. Okey, terima kasih. Untuk proses membentuk kanopi ini ada beberapa bahan dan alat yang kita gunakan. Okey, jadi di sini saya ada, okey, ni adalah plier muncung tirus. Okey, muncung tirus. Kalau kita tengok di sini, ujung tu mengecil, mengecil tirus untuk memudahkan kerja memegang wire ataupun dawai. Okey. Yang kedua adalah pemotong dawai ataupun cutter. Okey. Dan seterusnya adalah dawai ataupun wire bonsai. Kan kini boleh didapati di Lazada ataupun Shopee ataupun kedai-kedai nursery. Okey. Okey, untuk makluman teman-teman, bonsai ataupun akar, saya namakan dia akar sotong, sebab akar dia serupa macam belalai kaki sotong, berjuntai-juntai. Okey. Dan di sini ada beberapa jenis ID. Yang pertamanya adalah ini adalah delima pink, delima pink. Okey. Yang ini dua ni adalah sama, pink, mega pink. Okey. Kemudian di sini, okey, ada warna kuning, ada warna kuning. Okey. Manggala yang ini adalah ais krim, ID ais krim, alamak gugu, ais krim ataupun setengahnya panggil sakura. Okey. Mana yang depan ni adalah delima oren, delima oren. Okey. Jadi di sini ada, dan dalam bungkusan ni pun ada lagi. Dalam bungkusan ni ada dua lagi ID. Okey. Dalam bungkusan ni dua, dan dalam sungkupan plastik ais krim ni ada satu lagi. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keseluruhan 8 ID ataupun 8 cantuman. Okey, pada sebatang pokok ni kita ada 8. Okey. Okey, kita akan dawaikan,
batang yang hujung ni, okey, dengan menggunakan dawai bonsai yang bersesuaian saiznya, okey, supaya bila kita bentuk nanti dia tidak mudah patah. Okey, jadi saya pilih yang ukuran 2 mm ni, okey. Biar tak apa sama besar dengan batang ni. At least bila kita bentuk batang ni nanti tak patah bila kita bentukkan atau kita lenturkan batang bunga kertas ni, dia tak patah. Kalau kita guna yang halus ataupun yang lebih kecil, contohnya 1 mm ataupun lebih kecil daripada saiz ni, dikuatiri masa kita melentur atau membentuk atau memengkuk, dahan ni akan akan patah. Jadi untuk selamat kita gunakan yang agak besar. Saya gunakan 2 mm. Okey. Okey, kita ikat daripada sini. Dan masa kita melilit dawai ni, kita kena pegang sekali dengan ni, dawai batang ni kita pegang sekali. Dan kita boleh lilitkanlah. Satu lagi cara nak mudah adalah dengan membuang daun-daun, membuang daun-daun dan bunga-bunga. Itu lagi mudahlah berbanding dengan yang ni. Sebab saya masih saya akan tunggu bunga ni gugur, baru nanti saya akan pruning. Jadi saya terus melilit dengan dawai. Dan kalau tidak yakin, takut dahan ni patah, kita boleh gunakan ni, plier munjung halus ni untuk kita pegang, wire ni ataupun dawai. Bila kita pegang macam tu, okey, dahan ni adalah free, bebas, tak kena pegangan. Jadi kita hanya memusingkan dawai saja. Kita hanya memusingkan dawai tanpa menjejaskan batang, macam tu. Dan kita boleh lilit sehingga mana yang kita mau membuat bengkok ataupun membentuk. Okey, kita pindahkan di atas sikit. Di sini kita pegang pada dawai dan kita bengkokkan dawai saja tanpa memegang batang. Macam tu. Okey, dapat dah kita buat lilitan. Kita buat lilitan tanpa merosakkan batang ataupun tidak mematahkan batang bunga kertas. Okey. Dan di sinilah kita boleh lentur dia sama ada mengikut kreativiti kita lah. Kita nak bentuk macam mana. Okey. Kita nak pulas dia dengan perlahan-lahan dan berhati-hati dan memulas pegang pada dawai. Okey, pegang pada dawai dan kita bengkokkan dengan berhati-hati. Kita bengkokkan secara perlahan-lahan, supaya tidak patah. Okey, macam tu. Dan kita lentur macam tu. Kalau kita perhati di sini, ada ruang kosong di sini. Ada ruang kosong di sini. Di antara ID aiskrim dengan pink ni ada ruang kosong. Jadi di sini kita akan isi ruang ni, dengan itu saya kata tadi, kita boleh bentukkan ataupun bentuk dahan ni kita boleh susun, sebab dawai itu yang membantu. Dawai ni yang membantu. Sekarang ni kosong. Bila kita lenturkan dengan perlahan-lahan, dengan berhati-hati supaya ruang ni terisi, tidak kosong. Jadi kita lenturkan dahan ni sehingga dia memenuhi bahagian yang kosong.
Okey, kalau kita lihat di sini kita lihat di sini apa ni? Ruang di sini seakan masih kosong lagi sebab kita nak bentuk mendapatkan bentuk piramid ataupun bentuk payung, okey, segitiga. Ini kita panggil dia sebagai mahkota, crown, okey. Manakala yang bahagian yang spesies sini, okey, dia berbentuk melandai, okey. Bentuk melandai. Jadi di sini kita akan laraskan supaya dia memenuhi ruang yang kosong ni tadi. Kita dah ikat dawai, okey. Jadi kita boleh bentukkan dia dengan berhati-hati supaya tidak patah. Sekarang ni dah nampak dia punya garisan bayangan tu, seolah-olah dia menaik, okey, menaik sehingga ke puncak. Ini garisan bayangan lah. Kalau yang kalau yang lemah dari segi membuat daya bayangan tu, boleh gunakan pembaris yang panjang ataupun kayu yang lurus. Tengok adakah dia bergaris lurus pada setiap pucuk ni, okey. Manakala yang kuat daya bayangan tu, dia boleh tengok ini adalah satu garisan lurus di antara hujung-hujung ataupun di antara pucuk-pucuk, okey. Okey, sebelah sini dah dapat. Okey, sebelah sini masih kosong lagi. Untuk makluman, pokok ni selepas dicantum, ini adalah bunga yang pertama. Saya sengaja membiarkan dia tumbuh bunga ataupun keluar bunga keseluruhan, dan bila dah sampai masa gugur, nanti saya akan pangkas. Setiap pucuk ataupun hujung bunga ni saya akan pangkas supaya akan keluar tunas-tunas baru yang seragam. Jadi nanti bunga yang keluar pun akan seragam juga. Yang penting kita pangkas dulu. Selepas habis musim ni, memang sengaja saya biarkan. Kalau ikut sebenar, sepatutnya dah kena pangkas dah. Tapi saya excited nak tengok bunga pertama pokok ni. Jadi saya biarkan dia berbunga. Kemudian selepas ni saya akan pangkas. Dan semasa memangkas tu lah kita dapat membentuk lagi kanopi yang cantik, yang tersusun di segi ranting, dahan, supaya bila kita buat pruning akan keluar tunas-tunas yang baru yang sekata, seragam, dan bila keluar bunga nanti dia akan memenuhi semua ruang, semua ruang dia akan penuh. Jadi kita boleh susun, okey. Tips ataupun kaedah saya membentuk kanopi sesuatu bonsai bunga kertas. Semoga perkongsian saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada teman-teman yang penghobi bonsai bunga kertas. Okay. Dan mana yang baik bolehlah diikut. Sekiranya ada kekurangan, bolehlah beri komen, teguran-teguran yang membina. InsyaAllah saya akan perbaiki daripada masa ke semasa. Dan sekiranya tidak keberatan, bolehlah teman-teman share, subscribe dan like channel ini supaya ia berkembang dan memberi semangat kepada saya untuk update video-video yang baru. Dan sehingga bertemu di lain siaran, saya sudahi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.